Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Alhamdulillah, kita manjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada tengah hari yang penuh rahmat ini dan bersama-sama kita berkumpul berada di Masjid Haji Mausoleh. Mudah-mudahan kita ini termasuk golongan orang-orang yang sentiasa menjaga waktu solat dan juga kita menjadi hamba-hamba Allah yang diridai oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, diam tak diam kita sama-sama akan berada ataupun akan sama-sama melaksanakan solat Idul Adha, atau bagi mereka yang melaksanakan ibadah kurban atau sembelihan yang telah disyariatkan oleh Islam akan dilaksanakan pada esok. Tapi sebenarnya kalau kita lihat, hari tasyrik tu selepas solat tu ada 3 hari lagi, jadi boleh dibawa ke depan. Maksudnya hari Jumaat, Sabtu, Ahad dan Isnin. Di mana yang kita tahu bila telah selesai wukuf di Arafah, insya-Allah para jemaah akan menuju ke satu tempat yang bernama mana ji? Mina, untuk membuat lontaran. Tengok Haji dah jawab, maknanya Haji dah pergi insya-Allah. Jadi bagi mereka yang belum pergi, insya-Allah kita tanamkan azam. Mungkin kita simpan duit kita untuk azam untuk pergi menunaikan ibadah haji yang telah diwajibkan sekurang-kurangnya seumur hidup sekali. Tapi kalau nak perbaharui 5 tahun sekali dipersilakan. Tapi berilah peluang kepada mereka belum pergi. Kenapa? Kerana inilah ibadah yang sangat besar sekali pahala dan juga ketentuan si Allah. Ketentuan ini maksudnya apa? Yang telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala seumur hidup sekali, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan ibadah haji juga seumur hidup sekali. Selepas itu Rasulullah wafat meninggalkan kita. Jadi marilah kita tanamkan niat, tanamkan azam kita insya-Allah. Dengan azam yang kita tanamkan tadi, walaupun kita tak kesampaian, tetapi Allah akan mencatat amalan-amalan hamba-Nya yang ingin atau hendak melakukan ibadah haji. Di mana kalau kita lihat ibadah haji ini adalah satu ibadah yang telah difardukan oleh Allah SWT bagi mereka yang mampu. Namun tidak mustahil bagi mereka yang tidak berkemampuan tadi untuk pergi juga. Kerana ada satu amalan, kalau kita lakukan sama kedudukan ibadahnya ataupun hajinya tadi, seperti mana yang telah disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, selepas kita solat fardu subuh, kita terus, kalau kita ada masalah sampai terbit fajar, kita berzikir dan juga takarrub kepada Allah SWT, diikuti dengan solat syuruk atau israk tadi. Israk kalau tak sempat duha sekali boleh je. Syuruk tadi, maka Rasulullah mengatakan haji, di mana haji yang sempurna. Sampai gitu sekali satu amalan yang besar, tapi tidak diketahui oleh kita, melainkan mereka yang berilmu. Tapi memandangkan kita mungkin bekerja, bertugas, nak dapat lakukan itu payah, mungkin hujung minggu. Tapi hujung minggu pula, kata orang tu bila hujan renyai-renyai di pagi tak kerja ni, wah sedap juga ni, tarik selimut pun tak jadi masalah. Tapi sekurang-kurang jangan lepaskan peluang. Ini bukan bermakna dia ni tak wajib mengerjakan haji, tidak. Sekurang-kurangnya seumur hidup sekali. Tapi amalan ini begitu besar sekali dilaksanakan. Tapi kalau kita ada urusan, mungkin nak hantar anak-anak kita, ada urusan nak hantar orang rumah pergi kerja, itu semua satu jihad juga tu. Kita menguruskan kehidupan rumah tangga tadi demi untuk keluarga kita, dipersilakan, alhamdulillah. Tapi jangan lupa masa-masa yang terluang itu kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Jadi sebab itulah mengingatkan tentang ketibaannya Idul Adha ini, ingin saya mengingatkan diri saya dan juga tuan-tuan dan sekalian, ada satu amalan juga di mana amalan ini jangan kita lepaskan. Biasa kalau
malam hari raya ni, hari raya Aidilfitri ke Aidil Adha, kita sibuk nak menguruskan rumah, nak siap kuih. Tapi kalau di Adha, kuih jarang lah tapi ada jugalah masak lontong ke apa kan. Tapi Rasulullah mengingatkan, lepas itu jangan kita lupa untuk bertakbir, bertahmid dan juga bertasbih serta bertahlil. Ini berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dikeluarkan atau diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Imam At-Tabrani dan juga Baihaqi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, barang siapa yang menghidupkan 2 malam hari raya, ini hari Aidilfitri dan juga Aidil Adha, kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dibuat kerana Allah, bukan kerana mak mertua, bukan kerana apa abang ipar, bukan kerana kawan ataupun kerana dah kawan mesti lawan pula ataupun kerana dia buat satu tadi kerana nak ditunjuk-tunjuk, tidak, tetapi kerana Allah SWT dan mengharapkan dengan penuh pengharapan atau penuh keikhlasan dan juga penghayatan tadi. Rasulullah mengatakan kalau itu yang dilakukan, tidak akan mati hatinya di hari matinya hati-hati. Itu bila tu? Di Yaumil Mahsyar. Mengapa? Jadi kalau kita lihat maksud hadis yang baru diterangkan mafhumnya tadi, tatkala hati yang mati itu lantaran kerana apa? Kerana terlalu cinta kepada dunia. Cinta ni maksud ataupun kerana apa? Kekufurannya dalam melakukan kemaksiatan hingga lupa untuk melakukan ibadah-ibadah yang telah disyariatkan oleh Allah SWT. Termasuk jugalah kita bertakbir. Takbir tu tanda kita mengagungkan, membesarkan Allah Subhanahu Wa Taala kerana tibanya masa untuk kita menghidupkan syiar Islam ni. Takbir ni termasuk salah satu daripada syiar-syiar Islam. Kalau kita nyanyi, dia tidak syiar, tapi menyebut, mengucapkan takbir itu adalah salah satu daripada syiar Islam. Kerana kekufurannya dan ketika kegemparan menghadapi hari kiamat. Jadi jangan lupa dengan menghidupkannya itu apa? Kita maksudnya kita bertakbirlah, insya-Allah. Esok malam lepas maghrib kita akan mengadakan bacaan takbir beramai-ramai di masjid ni, insya-Allah. Jadi kalau mereka yang ada kesempatan datang ke masjid-masjid, kalau tidak sempat di rumah pun kita boleh takbir bersama anak dan isteri kita. Ini salah satu cara untuk kita menghidupkan malam-malam tersebut. Tak kira lah, mungkin kalau kita sibuk nak mengemas, tapi takbir tetap jalan terus. Betul? Ini salah satu daripada peringatan kita menjelang esok malam. Dan insya-Allah selepas itu kita akan sama-sama melaksanakan solat hari Aidil Adha, yang di mana solat tersebut juga adalah salah satu daripada syiar Islam yang menjadi sunat muakkad kepada kaum lelaki dan wanita. Wanita juga boleh sama-sama turut untuk melaksanakan solat Aidil Adha. Kalau di masjid ni ada ruang di belakang sana, insya-Allah bagi kaum ibu atau wanita untuk melaksanakan solat berjemaah Aidil Adha. Betul bertepatan pada tahun ini jatuh pada Jumaat. Jadi lepas itu kita sembahyang Jumaat. Jadi kita hidupkan dah solat-solat tersebut demi mengagungkan kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana apa? Inilah cara kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bersyukur kepada Allah dengan melaungkan takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Tiada Tuhan disembah melainkan Allah, dan Allah Maha Besar. Dan seterusnya kalau kita lihat solat Aidil Adha atau hari raya kurban tadi, hukum adalah sunat muakkadah. Artinya sunat yang dikuatkan. Kalaupun kita mungkin kerja tak dapat sembahyang berjemaah, kita sembahyang seorang tak apa. Pokoknya apa? Kita laksanakan. Jangan kerana kita tak dapat sembahyang kita terus ini berhenti kerja. Tak boleh. Itu juga satu tanggungjawab. Mungkin kalau kita kena kerja pada waktu itu, tak apa kita sembahyang sendiri.
Yang fardu kita jangan abaikan. Kerana ia mengandungi hikmah yang besar serta dijalankan pada hari besar pula, umpamanya pada hari raya 1 Syawal, itu hari raya Aidilfitri lah. Kalau hari raya Aidil Adha pada 10 Zulhijjah. Dan bagi mereka-mereka yang mungkin berpuasa, besoklah masanya untuk kita berpuasa 1 hari tadi, di mana 9 Zulhijjah tadi, mereka yang berwukuf di Arafah, kita disunatkan puasa, insya-Allah. Jadi solat Aidil Adha tadi dilakukan 2 rakaat, tidak memakai azan. Jangan pula kena azan dan iqamah, tak perlu. Solat hari raya ini agak berbeza dengan solat biasalah, iaitu dengan menambah takbir 7 kali setelah membaca takbiratul ihram di dalam rakaat pertama. Ini kadang-kadang imam lupa. Jadi kadang-kadang imam ni kena ingatkan diri sendiri. Sehari diingatkan solat hari raya Adha ni rakaat pertama selepas takbiratul ihram akan dilakukan takbir sebanyak 7 kali. Itu sebagai mengingatkan diri sendirilah, dan juga mengingatkan jemaah di belakang. Setelah membaca takbiratul ihram yang kedua ataupun kedua tadi, dia menambah takbir 5 kali. Ini pada rakaat yang kedua. Itu sebagai mengingatkan juga. Dan di antara takbir tadi diselangkan dengan baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ini sebelum melakukan solat sunat sebanyak membaca takbir bersama-sama, berpakaian sebaik-baiknya, itu juga hukumnya adalah sunnah, dan serapi-rapinya pergi ke tempat solat dengan berjalan kaki. Tapi kalau haji tinggal beduk nak jalan kaki, payah juga. Sudah sampai je sembahyang pun dah habis. Jadi mungkin parking sikit jalan itu pasal setiap langkah kita yang menuju ke masjid itu akan dihapuskan dosa-dosa kita, insya-Allah. Dan dengan takbir tadi, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ini kalimah-kalimah yang kita sebutkan tadi, di mana kalau kita lihat itu sebagai tanda kesyukuran kita di atas pujian Allah Subhanahu taala, kerana kita telah berjumpa, kita telah dapat sama-sama meraihkan hari yang disebut sebagai hari raya kurban ataupun hari raya Aidil Adha tadi, dengan takbir dan juga tahmid yang telah diucapkan tadi. Jadi kalau kita lihat berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Umar radhiyallahu an, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar dan Sayyidina Umar pernah melakukan solat 2 hari raya sebelum berkhutbah. Jadi ini menunjukkan bahawa perkara ini telah dilaksanakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan seterusnya kalau kita lihat, solat hari raya hukumnya adalah sunnah muakkad. Sedangkan solat Jumaat hukumnya adalah apa je? Solat hari raya adalah sunnah hukumnya. Solat Jumaat adalah fardu atau wajib. Ini kena tahu. Jadi kalau sekiranya ada hadis mengatakan ataupun mengatakan kalau sekiranya kita lakukan solat hari raya berjatuh pada hari Jumaat, kita tak sembahyang hari Jumaat pun tak apa, boleh. Tapi sebaik-baiknya lah, kerana kita nak mendahulukan wajib. Nanti menjadi fitnah pula, awak tak sembahyang Jumaat, sedangkan kita dah sembahyang hari raya tadi. Tapi sebaik-baiknya sembahyang Jumaat pun tak apa. Ini sebagai menghidupkan syiar Islam lah, betul-betul pada hari Jumaat. Saya tak tahu sama ada pada hari Jumaat ni jatuh Haji Akbar, wallahu alam. Tapi kalau di sana Khamis, mungkin tidaklah. Pasal di sini dia cepat. Berapa jam je? 5 jam 5 jam. Tapi wallahu alam, kita tengok saja. Kalau betul-betul terjadi Haji Akbar, beruntunglah
mereka yang menunaikan haji. Kita doakan, yang penting apa? Haji itu sempurna dan juga selamat. Kerana kita tahu sebahagian saja yang dapat menunaikan ibadah haji dan lain jemaah mungkin tersangkut, tak dapat pergi. Tapi insya-Allah kita doa mudah-mudahan mereka yang tidak berpulang pergi pada tahun ini insya-Allah mendapat seruan pada tahun hadapan insya-Allah. Dan kalau kita lihat hikmah di sebalik apa ibadah-ibadah yang disebut sebagai Idul Adha tadi, agama Islam diturunkan Allah Subhanahu Wa Taala penuh mengandungi kepentingan manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Itu yang disebut sebagai hikmah tadi. Kita sudah menjelaskan pada solat berjemaah bahawa ia lebih utama lagi dari sunat solat sendirian. Kerana kalau kita lihat solat-solat tersebut dilakukan secara berjemaah, betul? Kerana di sana terdapat persatuan yang kukuh antara kaum muslimin seakan binaan tembok yang padu. Jadi dalam pandangan agama belum cukup persatuan hari ini, malah perlu pula persatuan sekali seminggu. Sebab itulah difardukan pula solat Jumaat. Jadi kalau kita lihat solat Adha ni, kalau kita lihat agama Islam tidak melarang orang merayakan hari raya mereka dengan penuh gembira dan lain-lain kalau terdapat perkara tadi mengikut kesopanan yang telah diajar dalam Islam tadi, dia tak mengetepikan. Jadi kita hendaklah faham bahawa sungguhnya amalan-amalan yang dikerjakan tadi tidak bercanggah dengan apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sebab itulah tatkala Nabi SAW datang ke Madinah, dapati kaum Ansar merayakan 2 hari besar ini, maka Nabi berkata mereka, apakah 2 hari ini? Jawab mereka, hari permainan kami di zaman jahiliah. Lalu Nabi SAW sabda, Allah telah mengganti bagi kamu dengan hari yang lebih baik, iaitu hari raya Aidil Fitri dan juga hari raya Aidil Adha. Rahsianya kalau kita lihat, Nabi SAW menggantikan hari besar mereka ini lantaran ditakuti nanti perayaan itu membangunkan kembali syiar zaman jahiliah. Ini yang berlaku pada zaman jahiliah. Lihatlah hikmah dan rahsia solat 2 hari raya ini, iaitu hari raya Aidil Fitri dan juga hari raya Aidil Adha tadi, membuktikan sebagai manfaat bagi muslimin di dunia dan di akhirat sebagai mengagungkan kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kita lihat, tentu sekali bezanya hari raya Aidil Fitri kerana kita meraihkan atas kemenangan mereka-mereka yang telah berpuasa tadi. Tetapi hari raya korban ni, disebut korban ni sunat pula menyembelih korban yang berupa kambing atau sebagainya lah. Unta pun boleh juga, lembu pun boleh. Lagi apa? Ayam tak boleh. Atau ayam tak boleh, lembu boleh insya-Allah. Lagi apa? Kerbau boleh tak? Kerbau boleh kerbau, lembu, unta. Lagi apa? Kambing. Kalau rusa tu semua tak termasuk lah. Rusa nak cari macam mana? Itu menunjukkan kalau kita lihat sebagai apa, kita bila seorang tadi menyembelih kurban yang berbagai binatang kambing tadi, sebagainya untuk dibahagi-bahagian kepada fakir miskin. Itu tujuannya lah, agar supaya mereka ni ikut bergembira dalam menyambut hari raya ini. Tengok tu. Jadi kita bukan saja bertakbir, tapi kalau kita ada kelebihan tadi, kita menyembelih binatang, membahagikan kepada fakir miskin. Sebab itu kita ambil sebahagian saja, 1/3 saja kita ambil, yang 2/3 tadi kita agih-agihkan kepada fakir miskin. Jangan pula kita ambil semua. Sebab pun tak cukup, bagi-bagikan. Tapi di masjid ni kita tak buat, tapi kita buat di mana? Di kota Mekah, di Makkahul Mukarramah. Itu juga kalau kita lihat memang diagih-agihkan kepada negara-negara miskin, insya-Allah, ataupun ditinkan lah. InsyaAllah
akan dimaklumkan. Tapi sekarang kalau nak hantar dah tak sempat, besok dah raya. Ni ada besok dah di sana dah mula apa? Sembelih alhamdulillah. Memang tak ada tahun kita Jadi solat Aid itu caranya kembalilah pada kita lakukan bersama juga 2 rakaat yang saya sebutkan tadi, dan pada hari raya Idul Adha juga kita juga boleh ziarah menziarahi ataupun saling mohon maaf. Ini juga cara yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kerana maafkan itu adalah salah satu perkara yang diamalkan di dalam ajaran Islam. Jadi itulah sedikit tentang amalan-amalan yang perlu kita hidupkan pada malam Idul Adha tadi. Di samping juga solat hari raya tadi, insya-Allah kita bertakbir. Jangan lupa kita sambung bertakbir selepas solat hari raya, solat fardu tadi, sebanyak 3 hari tasyrik tadi, dan kita membesarkan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita mendapat manfaat daripada apa yang disampaikan untuk diri kita, dan marilah sama-sama kita mohon kepada Allah, semoga Allah berikan kekuatan dalam kita menghadapi kehidupan ini, dan kita sentiasa mengharapkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu sallama ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum.